Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini 27 Julai 16 Zulhijjah bertemankan saya Fitri Yahya dan saya Harif Miswan. Tadi kami bawakan sedikit perkongsian yang sangat menarik perhatian kita semua rakyat Malaysia terutamanya, dan akan kami bawakan dan bincangkan berkenaan dengan video yang tular tadi, bagaimana seorang pegawai bomba berjaya untuk menyambut kelahiran seorang bayi yang baru sahaja dilahirkan dalam perjalanan emergency, kecemasan. Betul. Jadi itulah antara tugas dan juga tanggungjawab yang mungkin tak ada dalam senarai perkhidmatan mereka, tapi mereka boleh lakukan. Itu dia. Jadi seorang bomba yang memerlukan multi skill lah, pelbagai kemahiran yang mereka perlukan, sebab kadang-kadang kita hanya terhadkan kepada api saja kan masa kita kecil Tapi rupanya bila kita membesar, kita tengok rupanya banyak sekali tugas mereka. Betul lah. Termasuk kalau anda tak boleh buka cincin ke ataupun macam-macam tersepit ke, hal-hal yang melibatkan hal peribadi ke. Betul. Dampaknya memang kita meneruskan lagi memanggil bomba. Jadi itulah jabatan bomba dan penyelamat kan. Kita dah terbiasa rumah terbakar. Ya betul, rumah panggil terbakar bomba. Panggil bomba. Bomba datang berlumba-lumba. Jadi ada lagi tugas yang rencam mereka lakukan. Ya, betul, dan itu antara perkongsian nanti kami akan bawakan. Jadi terus kekal bersama kami sepanjang pagi ini. Dan ada juga akan kita bicarakan dengan lebih mendalam. Kita ingin mengetahui berkaitan dengan apa yang sedang berlaku di negara kita, terutamanya membabitkan petugas barisan hadapan. Ini adalah hartal doktor kontrak yang berlangsung sedikit demonstrasi ataupun mereka ini keluar seketika daripada tugasan bagi menunjukkan satu kenyataan statement untuk diberikan berkenaan dengan status pekerjaan mereka. Itu ada perinciannya sebentar saja lagi. Juga kita nak minjam bagaimana apa khabar industri perhotelan yang kita sedia arif bahawa selepas PKP awal dulu memang ada ruang seketika untuk kita ramai dah boleh rentas diri waktu itu dengan kes yang menyusut. Jadi tiba-tiba saya tengok contohnya lah macam Melangkawi kan, tiba-tiba meletup industri dia sebab ramai yang berkunjung ke situ. Jadi tiba-tiba bila dah ditutup semula, nampaknya ada yang terpaksa menutup operasi. Jadi dia mencipta rantaian lah. Ada kemudiannya industri perhotelan ini terpaksa menghentikan ramai pekerja, hotel mewah rebah. Dan apakah nasib dalam perancangan berikutnya untuk memastikan masih ada nyawa untuk industri ini bernafas? Ya, dan pastinya sekarang ini pun kita lihat banyak sekali yang terpaksa melakukan satu inovasi dan juga menggunakan daya kreativiti mereka untuk meneruskan kelangsungan perniagaan. Tak kurang juga ada yang terpaksa ditutup seperti yang dikatakan tadi, dan kita akan berbicara dengan lebih lanjut. Dan sekarang mungkin kita ingin mulakan bicara pada pagi ini berkaitan dengan situasi yang melanda negara kita. Hartal doktor kontrak ini. Ya, kita pun sedia arif yang melibatkan bukan sedikit tapi lebih 20,000 petugas perubatan yang mahukan hak mereka diperjuangkan. Apabila anda pun pastinya cak dengan isu ini, bukan sehari dua, lama juga mereka berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Namun kita sedia arif kerajaan juga memberikan penjelasan dan jalan keluar sebaik mungkin. Dan semalam telah pun digerakkan. Anda boleh perhatikan mereka berhenti seketika dalam tempoh tertentu daripada tugas, sama ada di tempat, kalau tempat kritikal tu rasanya perlu mendapatkan doktor ganti dulu, doktor ganti dulu. Betul. Jadi mereka akan keluar seketika sama ada di lobi ataupun di perkarangan telah pun mereka janjikan dengan berpakaian hitam dan memegang beberapa spanduk ataupun kertas yang menunjukkan apa yang diperjuangkan. Ya, antaranya adalah berkaitan dengan jawatan tetap. Ada juga yang saya melihat adalah berkaitan dengan I'm your future specialist kan. Kita ni bakal spesialis anda semua. Jadi mereka hanya ingin memperjuangkan hak mereka. Tapi untuk pemahaman lebih lanjut, kita mulakan terlebih dahulu dengan sedikit laporan yang disediakan ini. Dengan mengharapkan kerjaya mereka diserap sebagai penjawat tetap menerusi bidang perubatan tanah air, banyak luahan doktor berstatus kontrak yang didengari setelah 5 tahun memendam kekecewaan menantikan pertukaran status tersebut. Isu hartal doktor kontrak ini mendapat perhatian termasuk media apabila tindakan mereka mengadakan perhimpunan sebagai tanda mogok bagi memastikan kerajaan memberi perhatian terhadap pengorbanan mereka, terutama ketika serangan wabak pandemik COVID-19 ini. Perhimpunan Aman Gerakan Hartal Doktor Kontrak bagi mengetengahkan beberapa tuntutan kepada kerajaan ini melibatkan lebih 100 doktor kontrak dari hospital di seluruh negara.
Sejak tahun 2016, seramai 786 pegawai perubatan sahaja dilantik secara tetap, manakala selebihnya berkhidmat secara kontrak. Kemarin Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kenyataan memaklumkan Kabinet bersetuju supaya pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi lantikan kontrak ditawarkan pelantikan secara kontrak untuk tempoh 2 tahun selepas melengkapkan khidmat wajib. Kabinet juga bersetuju melanjutkan pelantikan secara kontrak untuk tempoh maksimum 4 tahun ke atas pegawai perubatan dan pegawai pergigian yang diterima mengikuti pengajian kepakaran dalam tempoh kontrak 2 tahun pertama. Sungguh pun begitu, tindakan demonstrasi ini tidak mengganggu ketenteraman awam. Sebaliknya, semua kaki tangan kesihatan masih lagi bertungkus lumus menjalankan tanggungjawab memerangi penularan wabak COVID-19. Demikian sikit gambaran yang berlaku semalam. Dan untuk lebih kita faham tentang isu ini dan apakah ada jalan keluar yang terbaik untuk doktor-doktor yang mempertahankan hak mereka ini, bersama dengan Presiden iMedic, Profesor Dr. Azizi Ayub. Profesor Dr. Azizi Ayub yang merupakan Presiden iMedic untuk berkongsi fikrah dan bagaimana melihat isu ini dalam konteks yang lebih luas. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Ya, Waalaikumsalam Fitri dan Assalamualaikum Ustaz. Hanif ya. Hanif saya. Hanif, Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada semua. Ya, apa khabar? Baik, Prof, isu ini semalam dah. Mungkin kita tengok rentetannya agak panjang ya. Tapi semalam sampai kepada kemuncaknya dengan perancangan dan juga terlihat kalau di Twitter pun memang trending. Jadi apa bacaan Prof tentang isu ini? Apakah mereka betul-betul dah sampai ke kemuncaknya ataupun sekarang ini patutnya not the right time, bukan masa yang terbaik untuk meluahkan ataupun menzahirkan mentari itu? Doktor, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih pada MSI kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan apa yang telah berlaku pada semalam. Sebenarnya, iMedic sendiri, iaitu Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia, telah kita highlightkan isu ini sejak 2016 lagi terhadap lantikan kontrak batch pertama, kerana kita telah melihat lebih awal lagi pada 2010 lagi isu ini akan berlaku berdasarkan jumlah graduan yang keluar sama ada di universiti awam ataupun universiti swasta dalam negara dan luar negara, kerana jumlahnya sangat jauh lebih tinggi daripada kemampuan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membenarkan mereka melakukan kita kata sebagai latihan wajib sebagai house officer dan juga diserap ke dalam pelantikan sebagai pelantikan tetap di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dengan itu, sejak daripada 2010, bila perkara ini berlaku, sehinggalah 2015-2016, pihak kerajaan terpaksa membuat keputusan membenarkan mereka untuk membuat latihan house officer. Kerana apa? Ia berdasarkan daripada Akta Perubatan 1971 untuk mereka dilatih di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan mendapat kebenaran pendaftaran sementara dan pendaftaran penuh sebagai pengamal perubatan di Malaysia. Ya, itu berdasarkan Akta Perubatan 1971. Dan batch pertama bermula pada 2016 yang akan berakhir pada hujung tahun ini 2021. Jadi kita sebenarnya iMedic telah anticipate perkara ini akan berlaku juga. Kerana sekiranya dalam tempoh 5 tahun kebelakang ni tidak ada sesuatu kita katakan sebagai perancangan yang lebih kondusif ataupun lebih detail, maka kita akan nampak apa yang berlaku sebagaimana yang berlaku semalam, di mana ia lebih kepada kemuncak isu yang berlaku lebih daripada 10 tahun lepas, tetapi pelantikan bermula pada 2016. Ya. Jadi kita kena lihat isu ni bukan apa yang mereka tunjukkan semalam sahaja. Kerana iMedic sangat clear, sangat kita katakan agak sedih juga dan bersimpati kepada semua kita katakan sebagai adik-adik kami lah dalam bidang, sama ada dalam bidang perubatan, bidang farmasi, bidang pergigian juga dan juga bidang-bidang kesihatan lain, kerana mereka adalah sebagai satu kumpulan yang terlibat secara langsung sebagai healthcare worker, terutamanya dalam tempoh
pandemik COVID-19 ini. Ya. Jadi itu respons saya yang pertamalah berkenaan dengan isu yang telah kita saksikan bermula pada 2010, 2015, 2016 dan hujatan semalam itu sebagai satu ekspresi secara fizikal walaupun kita tahu ada beberapa perbincangan dengan pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Prof, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan apa implikasi ataupun impak yang boleh dikenakan ataupun yang bakal berlakulah dengan hartal doktor kontrak yang dilakukan semalam ni, Prof. Ya, untuk menjawab soalan itu, kita kena lihat apa yang telah kita katakan respon daripada pihak kerajaan di mana hampir sebulan yang lepas bagaimana pihak dikatakan kumpulan hartan ini telah membuat satu memorandum ataupun satu permintaan secara rasmi kepada pihak kerajaan. Dalam tempoh sebulan ini sebenarnya banyak pihak berwajib seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Pengetahuan Awam dan juga Perdana Menteri kita sendiri, Menteri Kesihatan sendiri dan Perdana Menteri juga maklum berkenaan dengan isu ini dan sehinggalah pada Jumaat yang lepas 23 Julai pihak Perdana Menteri sendiri yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat pengumuman dan dia telah memberi satu cadangan ataupun solusi kepada 3 bentuk solusi yang kita kena lihat di sini. Sebab saya melihat apa yang dinyatakan itu sebagai satu win-win situation, menang-menang pada dua pihak kerana solusi yang dia nyatakan itu sebagai satu langkah penyelesaian segera. Memandangkan kita berada dalam keadaan pandemik. Kita tidak nafikan sebagai saya sebagai doktor perubatan, saya telah daftar sebagai doktor perubatan sejak 1997 lagi hampir 24 tahun saya memegang lesen sebagai doktor. Okay. Saya memang appreciate dan saya memang boleh merasai beban sebagai pegawai perubatan, sebagai pakar, sebagai konsultan, tetapi kita tidak meletakkan itu sebagai kepentingan peribadi. Namun begitu, kita juga faham bahawa situasi sekarang meminta kedua-dua pihak sama ada para doktor, para healthcare worker yang lain diberi sedikit ruang dan pada waktu yang sama pihak kerajaan juga mendengar dan menggariskan kaedah yang lebih saya rasa solusi yang lebih kondusif dan juga lebih komprehensif. Dua-duanya komprehensif Sebab apa? Yang apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri kita itu lebih kepada langkah penyelesaian segera yang melibatkan pertambahan 2 tahun lagi untuk mereka yang telah habis pada kohort pertama 2016 maksudnya pada hujung tahun ini. Dan pada waktu yang sama saya juga memandang ini satu yang agak positif kerana Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah juga menyatakan bahawa mereka memerlukan masa juga untuk melihat akta pencen itu sendiri yang ada sekarang dan juga Akta Perubatan 1971, dia ada implikasi tersebut. Jadi kalau saya boleh pakai role saya sebagai NGO, iMedic, kita kena fikir kedua-dua pihak untuk meraihkan dan juga memberi support kepada adik-adik semua dalam bidang perubatan kesihatan ini. Dan pada waktu sama kita minta juga pihak kerajaan melihat perkara ini dengan lebih mendalam dan solusi yang lebih komprehensif. Ya, jadi dalam masa yang terdekat ini, adakah Prof menjagakan ada jalan keluar yang terbaik? Tadi banyaklah tawaran-tawaran yang diberikan, namun adakah juga akan nanti mengganggu ekosistem itu sendiri, Prof? Terutama yang bakal graduasi dan sebagainya, kemudian ada yang berhenti ataupun menyukakan lagi operasi keseluruhannya, Prof? Ya, memandangkan jumlah lantikan kontrak ini masih agak besar sehingga ikutkan rekod ni lebih dari 23,000 dekat kohort 2016 hingga sekarang. Namun demikian disebabkan keadaan pandemik COVID-19 ini, keperluan tenaga mereka sama ada pelajar pegawai perubatan, pergigian, farmasi dan semua healthcare worker digembelingkan. Oleh yang demikian akan rasa satu tekanan sebenarnya pada waktu ini secara fizikal, secara mental juga. Dan saya sebagai doktor perubatan yang memang terlibat dan pernah kita on call melakukan sama ada shift berterusan 2-3 bulan kita sehingga setahun latihan sebelum ini,
Dan saya memang merasa itu satu bentuk stressful lah, I would say that way, ya. Ya. Dan tapi tidaklah to the extent adik-adik pegawai perubatan ini akan buat demonstrasi sehingga menjejaskan reputasi mereka sebagai ahli profesional, kerana kita sebagai pelajar, sebagai pekerja healthcare worker ni ada sumpah professionalism yang perlu kita patuhi, di mana kita always put our patient as a priority. Saya yakin mereka tetap berkhidmat dengan apa yang situasi yang ada pada waktu sekarang. Namun begitu tidak kita katakan tidak membiarkan mereka I would say terkotak-kanting tanpa support yang terbaiknya, supaya mereka boleh berkhidmat dalam keadaan yang lebih bersungguh-sungguh dan juga pada waktu sama mendapat pulangan ataupun kita katakan situasi kerja yang lebih kondusif dan lebih banyak kita katakan output yang baik daripada mereka itu sendiri. Ya. Prof, mungkin secara ringkasnya dengan kronologi yang Prof telah kongsikan tadi dari 2010, 2015 dan ini mungkin antara kemuncak secara fizikalnya, adakah profession ini merupakan satu kebimbangan pada ketika ini pada rakyat Malaysia terutamanya? Saya tidak melihat itu satu kebimbangan. Cumanya apa yang saya ingin daripada pihak berwajib adalah kena ada kita panggil career guidance ataupun kita guide para doktor yang junior kita ataupun muda-muda ni. Kerana apa? Perkhidmatan dalam perubatan dan kesihatan ini tidak semestinya hanya bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita ada juga kementerian-kementerian lain yang boleh mengambil peranan, ya, seperti Kementerian Pengajian Tinggi, Hospital Universiti, Kementerian Pertahanan, Kementerian Ministry of Housing dan Local Authority, ada Human Resource dan juga agensi-agensi kerajaan yang di bawah negeri. Dengan kata lain, banyak lagi peluang kita katakan pihak pekerja perubatan ini, kesihatan dan yang lain juga boleh sebenarnya meneruskan kerjaya. Dengan kata lain, apa yang saya minta adalah pihak kerajaan kena ada satu career guidance yang lebih baik dan dedahkan kepada mereka sebenarnya sebagai pegawai perubatan, mereka boleh berkhidmat dengan kerajaan, agensi kerajaan ataupun di swasta. Ya. Dan pada waktu yang sama, saya juga ingin menarik perhatian di sini juga, lantikan tetap ini saya juga dipahami bahawa ia dikendalikan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk lantikan. Dengan kata lain, perlu kita gembelingkan mereka ni, semua ministeri ini membuat satu solusi dan kita kata guide mereka. Ya, supaya jangan tinggal 1 bulan sebelum habis kontrak, selepas hampir 5 tahun baru kita nak menyaksikan apa yang kita saksikan semalam. Setuju. Jadi saya kalau dalam bahasa Inggerisnya, I feel you kepada adik-adik dalam yang buat demonstrasi aman semalam, dan kita sangat mengharapkanlah pihak berwajib mengambil serius kita katakan isu ini, dan saya pasti akan ada solusi yang terbaik kerana pihak kerajaan kita juga Perdana Menteri kita telah membuat satu pengumuman pada 23 Julai apa yang mereka ceritakan ataupun ulas lebih kepada solusi jangka pendek dan solusi jangka pertengahan dan jangka panjang akan dibentangkan nanti. Baik, terima kasih Profesor Dr. Azizi Ayub, Presiden iMedic berkongsi fikrah. Dan tadi saya kagum dengan semangat Prof yang merasai perjuangan dan juga perasaan mereka. Kita harapkan ada jalan keluar. Tadi ada disebutkan situasi menang-menang yang menguntungkan semua pihak demi kita membangunkan ataupun menjadikan satu ruang perkhidmatan perubatan yang bertaraf dunia untuk rakyat Malaysia. Apapun perlu ada respon lah daripada kedua-dua belah pihak dalam mencapai satu kata sepakat. Okey, kita ambil seketika selepas ini perkongsian dari Tokyo akan kami bawakan. Hari yang penting bagi sukan Malaysia juga mungkin bakal ada pingat. Kilauan pingat. Cuma tunggu warna apa je. Kita harap je. Selepas ini.
ada rasa nervous sikit. So harap semua akan berjalan dengan lancar. Baik, Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 sedang berlangsung pada ketika ini masuk hari keempat dan ini adalah antara harapan kita untuk terus mencari kilauan pingat pertama terutama yang terlebih dahulu dan mencapai sasaran untuk 3 pingat sekurang-kurangnya dan 1 kilauan pingat emas. Untuk itu, kali ini di Malaysia hari ini pada pagi ini kita ingin terus saja bertanya khabar dari Olimpik Tokyo 2020 dan kita sangat berbesar hati kerana dapat bersama dengan Datuk Nazifuddin, Datuk Seri Muhammad Najib, Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia dan Ketua Sekretariat Kontingen Malaysia bersama kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam Hanif. Terima kasih jemput saya ke MHI. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami terutamanya mungkin dalam kesibukan pada hari ini. Apa sebenarnya khabar kontingen Malaysia di sana Datuk? Kita mulakan terlebih dahulu. Alhamdulillah semua kontingen dah sampai selamat ke Tokyo. Kita pun baru dapat cyclist kita Azizul Fidausya dan Jun Hong dan juga atlet atletik. So semua dah selamat dalam village dan bersedia untuk competition dalam Tokyo Olympics. Kita pun baru lihat beberapa sukan dah berjalan langsung, badminton, archery, sailing, gimnastik dan juga swimming. Ya, betul. Dan mungkin setakat ini pencapaiannya kita masih lagi menanti khabar berita lah kan tentang pingat tapi mungkin sekarang banyak lagi di pusingan awal dan setakat ini persembahan atlet-atlet kita Datuk. Ya, so sekarang ni masih dalam permulaan Olympics dan kita pun kena lihat prestasi dalam sukan-sukannya. Kita lihat contohnya macam swimming, kita dah buat satu national record daripada Pi Jing Eng, 100 meters breaststroke. So ini satu kebanggaan yang buat national record di dalam Olympics untuk Malaysia. Dan kita lihat macam gimnastik walaupun dah berhabis untuk Farah Ann, dia qualify dalam merit dan dia pun dah bersaing dengan the top gymnast dalam dunia dan dia pun dah menunjukkan kebolehan dia dalam tahap Olympics. So kita kena berbangga dengan prestasi-prestasi yang personal best dan juga national record kita, bukan sahaja dengan medal dan pingat. Ya, betul Datuk. Hari ini mungkin hari yang baru, hari yang sangat penting. Kita ada acara badminton, memanah, pelayaran. Dalam badminton, Sonia Chia juga akan memulakan persaingannya. Tetapi antara tumpuan kita adalah di kolam terjun, Datuk. Duo Leong Munyi dan juga Pandela Rinong akan turun. Adakah ini antara harapan pingat bagi kita juga? Ya, so inilah salah satu acara yang memang acara pingat yang dulu kita mendapat pingat silver di Rio. Kita pun target antara 3 acara yang untuk dapat pingat ialah tu diving dan cycling dan juga badminton. So semua ni belum masih beraksi, belum habis. So kita harap semua dari Malaysia memberikan sokongan. Kita pun di sekretariat ni walaupun dalam satu village, kita pun terpaksa memberi sokongan melalui virtual sebab SOP dan juga masa pandemik kita pun memberikan ruang dan fokus kepada atlet. Maksudnya dari sudut pegawai sokongan juga tidak dibenarkan berada di venue lah? Kita boleh pergi di venue, cuma macam sorakan kita tak boleh menjerit, sorakan dan cheer macam biasa kan. Dan lain lah sebab bila pertandingan tu dia agak sunyi dan tak ada bunyi. Jadi kita pun tak jumpa atlet setiap hari sebab kita pun memberikan mereka ruang untuk fokus, untuk training. Jadi kebanyakan daripada sokongan kita pun melalui handphone, message, video. Kita pun buat video daripada keluarga mereka untuk memberikan sokongan supaya mereka dapat rasa yang macam sokongan tu tak terlepas daripada orang tersayang dan keluarga. Ya, Datuk mungkin boleh kongsikan sedikit perkabaran daripada kem terjun tentang keadaan mereka lah, sebab mungkin ini antara harapan yang tinggi juga melihat kepada kelibat Olimpian. Kita ada Munyi dan juga Pandalela terutama. Kita tahu Dabita agak kurang sihat pada awal hari ketibaan di Tokyo, tapi sekarang mungkin keadaan di kem terjun, Datuk?
Ya, dia mungkin memerlukan masa untuk mengubah suai dalam keadaan di sini. Davita pun ada waktu lagi sebelum dia beraksi. Jadi untuk medical dan kesihatan ahli terjun, kita pun buat check up setiap hari untuk pastikan fizikal dan juga medical mereka sihat. Kita sekretariat pun telah bermula lebih dari seminggu dah untuk check up dengan atlet. So insyaAllah bila mereka beraksi nanti kita boleh lihat mereka dalam top form dan kita haraplah dan mendoa untuk mendapat pencapaian yang terbaik dalam diving untuk kontingen kita. Ya betul, itu juga doa dan harapan kita. Datuk, mungkin dari sudut keadaan semasa, kita faham juga sekarang ni antara Olimpik yang sangat mencabar dengan pandemiknya. Kita faham juga ada beberapa kes yang telah pun dilaporkan. Jadi keadaan sebenar di sana sekarang ini, tumpuannya yang utama, Datuk, kepada persaingan atau dalam menjaga kesihatan dan juga keselamatan juga di sana, Datuk? Ada banyak SOP di Tokyo yang menjadikan sudah jadi kebiasaan yang di mana kita kena testing setiap hari untuk atlet. Ini adalah benda normal. Tapi sebelum ni kebimbangan yang di mana ada COVID di village itu kan kita ada lebih daripada 20,000 atlet dan official keluar masuk dari village. Jadi kes macam COVID kita tidak boleh elakkan. Macam 20-30 cases of COVID tu I think masih boleh kita terima, bukan satu benda yang membatalkan Olympics. Cuma kita kena memahami situasi atlet kita di mana mereka pun dalam 2 tahun di mana Olympics di delay setahun dan mereka pun terpaksa menjalani latihan yang lebih lama dalam keadaan COVID. Mereka tak dapat pergi ke competition dan terpaksa tiba-tiba dalam keadaan yang lebih ketat perlu beraksi dalam tahap yang paling tinggi dan mereka memaksa dalam segi fizikal untuk paksa performance yang terbaik. Jadi kita kena faham atlet punya situasi dan apa yang mereka mengalami untuk mencapai ke tahap Olympics ini. Banyak pengorbanan dan banyak kesusahan mereka melalui. Betul, setuju Datuk. Itu antara cabaran mereka juga, Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Semoga berjaya kita ucapkan pada hari ini, hari yang sangat penting juga bagi kita. Terima kasih Hanif, tolong terus berikan sokongan dan doa untuk kita. Haraplah kita boleh bawa balik satu berita yang baik untuk rakyat Malaysia. Betul, setuju. Itu pastinya doa kami juga rakyat Malaysia di sini. Kita jumpa lagi, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yap, baik, itu dia Datuk Nazifuddin, Datuk Sri Muhammad Najib, Setiausaha Agung MOM dan juga Ketua Sekretariat Kontingen Malaysia membawakan perkabaran berkaitan dengan Olimpik yang masih lagi sedang berlangsung pada ketika ini. Ramai lagi jago-jago kita yang akan turun dan hari ini tumpuan pasti pada sukan badminton, memanah, pelayaran dan juga terjun. Kita nak teruskan perkongsian. Kali ini saya ingin meminta izin laluan di sini untuk bersama dengan Fatri sebab kita nak kongsi apa dengan Fatri. Oh, tak, saya izin laluan di depan lah. Okey, baik. Tadi kita dah umum awal tadi tentang industri pelancongan dan perhotelan terutamanya yang perlukan suntikan, yang perlukan ialah kreativiti, inovasi dalam usaha untuk memastikan ia kekal bersaing dan dapat membantu ratusan ribu yang bernaung di bawah industri ini. Okey, jadi kita nak bersama dengan dua individu untuk kita berbicara mengenai industri perhotelan, antara inisiatif dan juga inovatifnya, iaitu Datuk Zazal Nizam Zainon, Ahli Majlis Rumah Prihatin Grand Seasons, dan juga Encik Badrul Rizal Baharudin, Pengurus Besar Royal Chulan Kuala Lumpur bersama kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar kedua-duanya? Dapat dengar kami dengan jelas? Datuk boleh dengar kami? Datuk dapat dengar? Assalamualaikum, Datuk. Dapat dengar. Ya, okey, baik. Sebagai mukadimah, mungkin dapat Datuk berikan gambaran dan juga situasi perjuangan pihak industri dalam bidang perhotelan ni untuk sama-sama membantu dan mencipta ialah kekuatan di saat situasi yang sungguh mencabar ni. Silakan, Datuk. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini ingin memberitahu ataupun memberi maklumat
bahawa kita telah menggunakan ataupun berada di Grand Citizen Hotel sebagai rumah prihatin yang merupakan sebuah pusat hotel kebajikan yang pertama di Malaysia dan even kita boleh katakan di dunia bagi membantu rakyat yang terkesan akibat COVID-19 khususnya kepada golongan miskin bandar di wilayah persekutuan ini. Untuk makluman, Rumah Prihatin ini merupakan satu inisiatif yang telah diilhamkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan kita, YB Tan Sri Anwar Musa, yang sentiasa peka terhadap kehidupan warga kota, khususnya golongan miskin bandar dan P40. Inilah merupakan peranan dan Rumah Prihatin ini yang menghimpunkan dan koordinat bantuan untuk dilaksanakan secara bersama dengan sokongan para sukarelawan, persatuan, organisasi korporat dan NGO. Ya. Jadi macam mana situasi peringkat awal ketika dijadikan sebagai hotel yang berkonsepkan kebajikan? Jadi mungkin ada sukarelawan ke petugas kan yang menggerakkannya, Datuk? Ya, ya betul. Sebenarnya di Rumah Prihatin ini kita mempunyai ahli lembaga penasihat yang mendukung dan memastikan perjalanan Rumah Prihatin ini sentiasa mematuhi ataupun memenuhi fokus kita lah. Kita ada Perbadan Putrajaya, kita ada Kementerian Wilayah, kita ada Dewan Menara Kuala Lumpur, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Mawib, Jawi dan sebagainya itu, dan juga NGO yang lain dalam membantu dan juga melaksanakan program-program di bawah Rumah Prihatin ini. Inilah peranan-peranan kita gemelingkan dan semua ini kita suka saya ingatkan di sini bahawa menyatakan di sini bahawa ia tidak menggunakan sebarang peruntukan kerajaan dan sebaliknya ditekan secara holistik dengan pembabitan pegawai, agensi kerajaan bersama-sama dengan sukarelawan dan juga syarikat-syarikat korporat. Ya, sangat menarik. Encik Badrul, mungkin kita nak kongsikan juga berkaitan dengan antara inisiatif yang dilaksanakan di Hotel Royal Chulan terutamanya dalam mendepani pandemik yang sangat mencabar ini. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Secara khususnya ataupun secara umumnya Royal Chulan Hotel dan Resort ni terlibat secara langsung dengan menangani pandemik COVID-19 ni. Dalam konteks ni kita bekerjasama dengan Mega Klinik Zahran yang mana telah kita dapat juga sokongan daripada Kementerian Kesihatan, NADMA dan sebagainya untuk merealisasikan Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur berada di tahap ataupun berada di orang kata dapat disustain dari segi kelangsungan ekonomi lah. Yeah. Jadi dalam konteks itu juga kita bekerjasama untuk menempatkan pesakit-pesakit ataupun kategori 1 dan kategori 2 pesakit COVID-19 ni. Dia kalau masuk kategori 3 dan 4 ni kita terpaksa refer kepada hotel kepada hospital lah. Jadi dari situ kita dapat menangani lah sedikit sebanyak, kita lebih lagi dapat menangani orang yang kata nak mengasingkan diri daripada keluarga diorang kan. Jadi diorang dapat duduk di Hotel Royal Chulan dengan kaedah dengan yang ada bantuan daripada Mega Klinik Zahran, dengan ada doktornya, ada pegawai-pegawai kesihatan yang bertugas dan sebagainya. Yeah. Jadi segi individu yang membantu ini, adakah juga sepenuhnya pekerja hotel atau bagaimana? Untuk barangkali mengasah kemahiran mereka beradaptasi dengan situasi. Kalau dulu mungkin kerjanya di portfolio lain, kali ini terpaksa gembling tenaga baru, cipta kemahiran baru dalam bidang ini. Mungkin dapat komen sikit? Agak kurang jelas dia punya soalan tu, dia breaking. Okey, baik. Sebelum ni petugas hotel kan pelbagai bahagian departmen. Jadi mungkin disebabkan fungsi hotel telah pun sikit berubah, tumpu kepada kebajikan. Jadi pastinya staf juga dituntut untuk berubah mengikut keperluan semasa. Mungkin Cik Badrul dapat komen sikit. Okey, ya. Sebenarnya kita ni kita ni adalah hospitality industry, iaitu hotel. Yeah. Yang mana kita menempatkan pelancong-pelancong yang dari dalam ataupun dari luar. Jadi kita perlu ambil inisiatif ini untuk jadikan satu tempat yang mana kita boleh terus beroperasi seperti biasa.
Jadi kita ambil collaboration dengan Mega Klinik Zahran ni. Jadi kita semua pendekatannya semua yang kita ambil adalah mengikut SOP-SOP yang tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan juga pihak KKM. Yang mana Mega Klinik Zahran adalah mempunyai kepakaran yang tersebut. Jadi kita ada services dan Mega Klinik Zahran dia ada kepakaran dari segi medical. Ya. Datuk Nizam, dari sudut pengurusan bidang perhotelan ini mungkin satu cabang yang sedikit berbeza lah kan, tetapi mungkin dari sudut persediaan pengurusan pekerja-pekerjanya dengan cabaran yang baru ini mungkin boleh kongsikan juga? Okey, sebenarnya memang agak mencabar dan kita wujudkan rumah prihatin ini dalam masa yang singkat. Semuanya tidak dapat kita laksanakan dengan kerjasama daripada semua pihak, terutama sekali daripada partner-partner kita, daripada agensi-agensi kerajaan dan juga yang paling penting sukarelawan serta badan-badan yang bersama-sama dengan kita dalam melaksanakan program-program ini. Jadi kerana pembelingan semua tenaga ini, kita dapat wujudkan rumah prihatin ini. Dan inilah satu aspek yang mana kita tanpa mengira latar belakang, sama ada kaki tangan kerajaan, sukarelawan, badan-badan NGO bersama-sama untuk menyediakan. Tambahan pula kita beroperasi di grand season yang mana kalau seperti mana yang tuan tadi beritahu bahawa ini adalah hospitality punya function dan kita bersama-sama lah menggunakan dapur yang ada, central kitchen yang ada, bilik penginapan yang ada untuk tujuan kebajikan itu tersebut. Ya, di samping pematuhan SOP yang ketat oleh kerajaan ya, Datuk. Betul. Jadi macam mana melihat bahawa ternyatalah pandemik ini memberi satu pengajaran yang penting supaya kita sentiasa bersedia beradaptasi mengikut keperluan dan juga mungkin ini juga menjadi satu lagi sumbangan CSR yang besar untuk masyarakat. Silakan. Mungkin Cik baru dapat komen sikit. Okey, kita lihat dan kita ambil perhatian ataupun kita ambil tahu tentang komuniti di sekeliling terutamanya penduduk yang berada di Kuala Lumpur ni. Dan saban hari kita dapatkan numbers COVID ni dia makin lama makin naik. Jadi kita nak membantu juga kerajaan dan juga kita membantu juga komuniti untuk dapatkan mereka dibantu dengan secara langsungnya lah. Jadi kita dah tak ambil kira. Jadi kita ambil orang kata ambil risiko tu, kita ambil risiko juga kan, pekerja-pekerja hotel ambil risiko yang sama juga apa yang frontliners berhadapan sekarang ni. Jadi itu yang kita terapkan lah, ataupun pendekatan yang kita ambil lah. Ya, Datuk Nizam, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu bercerita mengenai numbers ni. Berapa kapasiti yang boleh ada di rumah prihatin Grand Season dan sekarang ni dah berapa ramai atau bagaimana sebenarnya? Okey, suka saya ingatkan di rumah prihatin Grand Season ini kita ada 6 bantuan ataupun kemudahan yang kita ada. Pertamanya kita ada dapur prihatin. Yang keduanya kita ada penginapan prihatin di kawasan di hotel ini dan kita ada juga memberikan perkhidmatan kesihatan mental, pusat gerakan jejak prihatin, of course vaksinasi dalam keadaan sekarang ini dan juga food bank. Jadi semua fasiliti ini kita combinekan dan berada di Grand Season ini. Kita bagi balik kepada rakyat dengan kaedah prihatin yang mana setakat hari ini kita telah menyerahkan ataupun memberi perkhidmatan kepada frontliner kita untuk menginap sekiranya mereka penat bertugas dan sebagainya dan ikutkan pada data yang telah kita ada buat masa ini lebih 30 bilik telah digunakan untuk tujuan tersebut, untuk tujuan rehatnya frontliner dan juga sebagainya. Dan di dapur prihatin juga kita telah menyediakan lebih kurang 6,000 makanan kepada frontliner, kepada golongan-golongan miskin, gelandangan, petugas-petugas barisan harapan dan juga musafir. Ini semua yang kita laksanakan. Di peringkat vaksinasi kita telah vaksinkan lebih lagi daripada 5,000 orang di kawasan Grand Season ini sendiri. Wow, menarik. Baik, itu dia. Semoga terus memberikan yang terbaik untuk rakyat sekeliling. Dan moga-moga kita doakan semoga keadaan kembali pulih dan industri hotel dapat bernafas
dan memberikan peranan untuk pelancongan negara. Betul. Terima kasih untuk Datuk Zazam Nizam Zainun, Ahli Majlis Rumah Prihatin Grand Season, dan juga Cik Badrul Rizal Harudin, Pengurus Besar Royal Chulan Kuala Lumpur, yang berkongsi suasana baru Betul. di hotel. Jumpa lagi insya-Allah, kedua-duanya semoga berjaya dengan inisiatif ini. Terima kasih Cik Anies. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik, itu dia kedua-duanya bercerita mengenai industri perhotelan, antara inisiatif dan juga inovasi yang perlu dilakukan untuk terus kekal survival ni dalam musim yang sangat mencabar ini. Okey, kita lihat seketika selepas Nanti ni. nak berkongsi tentang kempen bantu pesakit yang sihat. Ya. Dan kita akan bawakan juga pegawai bomba yang menyambut kelahiran ni selaku bidan terjun lah ya. Tetapi bila terjun pun bertaraf Sri Kandi. Ya. Selepas ini di MHI. Kembali bertemu di MHI dan kita nak mengajak anda untuk lebih memberikan yang terbaik untuk ummah dengan sedekah harkat infak. Namun sebelum itu, ini sebuah sikit mukadimah untuk Yayasan Ikhlas untuk anda. Akibat kemiskinan, ramai pesakit tak mampu menampung kos perubatan dan peralatan sokongan selepas keluar dari hospital. Akibatnya, penyakit mereka semakin serius. Ayo, kita bantu mereka menerusi kempen Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas sekarang. Demikian untuk bantu pesakit terus sihat. Kadang-kadang memanglah dah dapat dikeluarkan daripada hospital, namun perlukan juga perjuangan sokongan semua pihak. Bersama dengan Ustaz Hanafi Abdul Malik, pendakwa bebas di talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikri, apa khabar, sihat? Baik, saya suka tengok Ustaz ceria, selalu bergerak sana sini ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Ustaz seorang ikon bagi saya yang berjuang dengan kesihatan ini. Macam mana Ustaz melihat pentingnya bantuan aspek barangkali motivasi, aspek kewangan dan semuanya sekali supaya bila keluar dari hospital itu ada sokongan yang baik pada semua pihak. Silakan Ustaz. Betul. Betul, alhamdulillah. Kami di Yayasan Ikhlas pada 26 Februari 2019 kami telah bekerjasama dengan kebanyakan hospital pilih untuk membantu pesakit yang telah keluar daripada hospital untuk terus sihat. Contohnya kebanyakan mereka ni telah menerima rawatan di hospital dan kemudian dengan kerjasama dan data daripada Jabatan Kerja Sosial hospital-hospital pilih beritahu, Ustaz, ni apa semua ni, orang ni susah pendapatan ni. Kadang-kadang mereka tak mampu untuk membayar kos rawatan di hospital, kos wad di hospital. Jadi kita cuba ambil data mereka ni dan pergi ke rumah mereka bagi bantuan. Contohnya banyak yang kita bantu ni, mereka ni B40 lah, bawah pendapatan sangat rendah. Mak ayah susah, kerja susah, gaji bawah 1,000 lebih, bawah 2,000. Tetapi ada anak yang cacat, kena cerebral palsy, dan kita cuba bantu mereka. Kadang-kadang saya ada beberapa orang anak, 9 orang anak. 2 orang anak saya telah meninggal dunia. Salah seorang yang meninggal dunia tu umur dia 5 tahun. Dia lahir 5 April 2005. Dia meninggal usia ketika setahun 4 bulan. Sepanjang saya menjaga dia di hospital selama 40 hari, saya dibuang kerja lagi. Sudah jatuh di tipe tangga, anak sakit. Saya tak bagi isteri saya jaga, nak bagi makan siang hari, tak bagi. Sebab saya tak sanggup tengok doktor kejap inject, kejap ambil darah, hari-hari ambil darah. Anak saya ni, dia kena usus terbelit dan perlukan pembedahan. Saya berserah pada Allah dan akhirnya tuan-tuan, saya dibuang kerja ketika tu. Allahu Akbar. Jaga anak yang sakit ni bukan senang, bukan mudah. Kadang-kadang ayah doa, ya Allah, ambillah, kau gantikanlah anak aku yang sakit ni. Sakit itu kalih pada aku, biarlah aku yang tanggung sakit dia. Tapi tuan-tuan, saya tak ada orang lain terima apa yang saya lalui. Akhirnya saya dapat diberitahu oleh doktor, selepas saya buat solat duha, Ustaz, ada ustaz dah nak meninggal dunia. Pergilah. Saya tengok wajah anak saya dan akhirnya dia meninggal dunia. Dan apa berlaku, tuan-tuan? Saya tak nak benda ni sama berlaku pada pesakit-pesakit atau ibu ayah yang ada kat luar sana. Dahlah kita miskin. Covid pula tu, dalam keadaan Covid tu pula, kita pula, Allahumma salli alaihi wasallam, ada anak yang cacat, yang sakit, yang perlu kita bantu.
Bukan anak je, kadang-kadang ibu dan ayah. Kalau tuan-tuan masuklah ke laman web www.bantupesakit sihat, tuan-tuan akan nampak tengok bukti-bukti kerja kami yang kami lakukan. Mungkin kata kata Presiden Amerika Syarikat Ronald Reagan, we cannot have everyone, but everyone can help someone. Dan apa berlaku tuan-tuan, kita tak boleh bantu semua orang, tapi kita boleh, setiap orang boleh bantu seseorang. Dan hari ini melalui Yayasan Ikhlas, tuan-tuan boleh sumbang, tak banyak, sedikit. Dan sumbangan tuan-tuan ini telah meringankan saudara Islam kita ataupun rakyat Malaysia yang sedang berhadapan dengan masalah kesulitan, tak tahu jalan keluar. Dan kami akan bantu mereka, tuan-tuan. Dan apa berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita meringankan kesusahan saudara kita, Allah akan meringankan kesusahan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita tengah mengumpul dana sebanyak 5 juta ringgit. Tapi agak menyedihkanlah, kita baru dapat 2,300,000 ringgit. Jadi kalau orang ramai simpati dan bantu kami di Yayasan Ikhlas untuk membantu mereka yang memerlukan, kami amat-amat menghargai. Mudah-mudahan tuan-tuan yang menyumbang dalam bentuk sedekah, infak, zakat. Ingat sumbangan tuan-tuan dapat resit untuk pengecualian cukai. Dan insya-Allah di samping kita dapat meringankan cukai kita, dalam masa yang sama kita dapat membantu orang secara directly dengan melalui Yayasan Ikhlas. Bantu kami tuan-tuan untuk bantu mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, sebuah kata-kata yang penuh inspirasi dan kita pun kagum dengan perjuangan Ustaz ya. Kalau ikutkan, saya pernah membaca artikel Ustaz yang mana kalau ikut perubatan, Ustaz dah meninggal dah, tapi disebabkan Allah masihkan panjangan usia untuk jadi merabi kepada ummah. Moga-moga terus dipanjangkan usia, sihat walafiat dan berbakti dengan ilmu. Terima kasih Ustaz Hanafiah yang sentiasa menjadi idola rujukan. Walaupun dalam keadaan kesakitan, beliau cergas ke sana kemari membantu masyarakat, insya-Allah. Anda boleh kunjungi www.bantupesakit.sihat.com yang tertera tadi. Moga-moga ada matlamat dapat dicapai untuk membantu lebih ramai masyarakat yang tenat ketika dilanda dengan wabak ini. Okey, nanti kita nak berkongsi pula sesuatu yang menarik, sesuatu yang cukup bermakna berkaitan dengan perjuangan anggota bomba yang membantu menyambut kelahiran bayi. Di mana kita kan dah sampai waktunya, tak dapat ditahan lagi, termasuklah ketika kelahiran. Ini sebuah coretan yang manis ketika pandemik ini. Kita saksikan rangkuman ini dan ceritanya. Okey, itu dia. Sekarang ni sebenarnya yang paling mendebarkan bagi suami lah. Kalau kita dalam proses perjalanan tu tiba-tiba traffic jam ke apa kan. Kita dengan keadaan yang tak tahu apa benda, tak ada ilmu kan. Dengan bayinya kita, betul, dengan darahnya. Nasib nampak balai bomba kan. Dekatlah, kita nak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Jadi kita nak bersama dengan 3 individu yang terlibat secara langsung dalam kisah ini. Yang pertama kita perkenalkan pegawai bomba kanan 2 khas untuk penyandang KUP Nur Syuhada Ahmad dari Balai Bomba Kota Anggerik Bukit Jelutong bersama kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dapat dengar kami? Ya, Syuhada. Ya. Okey, dah dengar suara dia dan juga kita padankan Nyak Siti Nurlina Zulkarnain Muhammad Hanif Hassan. Ya. Pasangan suami isteri yang ada sejarah tersendirilah dalam menyambut cahaya mata. Betul. Okey, apa yang sebenarnya berlaku? Mungkin kita boleh kongsikan dengan empunya badan yang terlebih dahulu. Puan Nyak Siti Nurlina Zulkarnain. Apa sebenarnya yang berlaku semalam ketika kejadian? Dalam pukul 6 macam tu, I daripada rumah. Baru bangun tidur dan dah rasa kotak-kotak sama. Dan tak kuat lah. So, tapi tu sudah lagi nak selesai. So, I terus Islam. Anak-anak yang kereta nak pergi hospital Shah Alam. Kita orang menghala ke Shah Alam lah. Itu sebelum hospital kat Datri dah memang tak tahan kaki. So, harus berdesak untuk keluar ke exit Bukit Jelutong tu, dan kebetulan keluar exit tu
jumpa pula dengan balai bomba. So we decide kita berjumpa lah macam ni. So sebab hati masa kita dah belajar, dia pun panik. So dia cakap macam mana pun kita minta tolong dengan bomba, dan dia masuk dalam cakap dengan bertugas lah kat situ. Oh, okey. Dan kemudian Syuhada boleh dengar kami? Ya, macam mana? Syuhada, bagaimana sebenarnya dipanggil untuk menyambut kelahiran tersebut? Sebenarnya saya masuk kerja waktu malam lah, pukul 8 malam saya punya shift kan. Dan dalam pukul 7 lebih macam tu, ada kereta lah dalam pekarangan balai tu kan. Saya tak sangka kes tu ialah kakak Lina ni punya kes kan. So lepas baris tu, waktu shift, saya dimaklumkan oleh incas yang ada wanita sedang sakit lah, dalam sakitan untuk melahirkan baby kan. So dia minta tolong saya tengok-tengokkan mana yang boleh tolong untuk tolong. Tapi saya tak sangka yang dia akan melahirkan baby tu. Kan? Memang ada pengalaman ke Syuhada? Macam mana? Ada pengalaman tak sebelum ni? Pengalaman sambut bayi ke ataupun dalam kes kecemasan macam ni? Oh, pengalaman. Sebelum ni memang tak ada pengalaman. Saya pun agak panik jugalah mula kan. Sebab pengalaman memang tak ada. So macam tawakal je lah dengan siap sedia je lah untuk sambut kelahiran baby tu kan. Sebab saya memang tak jangka langsung yang dia akan keluarkan baby tu. Itulah dia. Situasi yang tak dijangka. Baik, tanya pula dengan si suami Hanif. Ya, saya. Okay. Hanif ni pula. Okey, macam mana suami lah kan? Sebab isteri dah kesakitan berjuang. Macam mana reaksi suami pula? Situasi yang tak dijangka ni. Dia takut tau. Dia sebab takut. Sebab saya ni masalah dengan arah sakit. Kita tengok wife pun tengah sakit. Memang dia betul sakit. Sampai saya dekat highway pun 2-3 kali berhenti urut. Sebab saya pun tak boleh kereta. Sebab dia sakit kan. Saya pun jadi takut. So, saya cakap, kalau kita straight ke sana, saya straight jalan itu kan. So, kita masuk dulu lah kat belah Gatri ni. Ke belah arah Jerutong ni kan. Itu ada orang boleh tolong untuk macam peronda polis ke apa kan. Tapi sebenarnya benda ni kebetulan. Sebab masa tu kami batik dekat tingkat kereta belah isteri. Saya tak nampak pun sebelah sini tu sebenarnya balai bomba sebenarnya. Sebab dalam keluar balai bomba tu besar. Saya boleh parking, orang tak nampak saya. So, masa dah lebih kurang dia dah macam tak tahan, saya bawa perasan dengan belakang tu balai bomba. Saya lari masuk lah. Saya nampak boleh kan bomba. Apa ni, sebagai seorang suami, awak jenis yang macam mana? Jenis cool ke, jenis menenangkan ke, ataupun muka nampak tenang tapi lah hati oi. Macam mana? Actually macam saya rasa dia sangat helpful lah. Mungkin experience lepas tu dia tolong sampai essential oil dan dia sangat-sangat membantu. Saya rasa macam he did his best lah, alhamdulillah. Dan datang dia tu lah yang dia tu sangat berbukit dulu. I tetap lagi the baby come up dengan macam dia sesuatu. Hanif, saya dengar awak cerita tadi pun saya yang panik dengan kejadian awak tu. Apa ni, depan bayi tengah tidur ke sekarang ni? Bayinya di mana, Hanif? Anaknya? Dia ada kat hospital. Masih kat hospital. Saya faham. Masih di hospital. Okey. Dah ada nama dah? Sedang. Ya, soalan yang ramai orang tanya tu. Okey, baik. Syuhada, mungkin adakah ini sebahagian daripada persediaan ataupun tugasan yang perlu dihadapi oleh anggota bomba dengan kecemasan sebegini, Syuhada? Okey. Sebelum ni kita pun sedia maklum kan, macam Jabatan Bomba sebelum ni pun macam kes aksiden tu bagi kita mungkin biasalah benda tu kan. Tapi untuk macam sambut baby ni tak pernah lagi ada kes yang macam ni lah. So tu yang saya pun agak panik sikit. Tapi bila
tengok Akak Lina dah okey kan, dah senyum, baby dah keluar okey, lega. Bukan senang nak tengok Betul. sebab kadang-kadang komplikasi boleh berlaku ketika kelahiran kan. Ya. Okey. Jadi apa yang awak ketika saat tersebutlah menyambut kelahiran tu, apa yang awak rasa pada ketika itu, Syuhada? Ketika sambut kelahiran tu saya rasa lega lah. Saya rasa lega dan bersyukur kan, sebab yalah dengan tak ada pengalaman tapi saya cuba sehabis baik kan untuk sambut baby tu kan. Syukur dipermudahkan lah. Ya, Lina mungkin ada sesuatu yang ingin diperkatakan kepada Syuhada? Saya nak cakap sepatutnya Syuhada seorang je yang ada perempuan terima kasih banyak-banyak sebabnya sedang yang lain tu boleh laku kat situ. Memang Allah hadirkan masa tu dan ketika tu momen kita sama-sama lah, memorable lah, Alhamdulillah. Memang kita langsung nyambut ni. Kebetulan beberapa minit sebelum tu ada kata dia pegawai perempuan pula. Ya, sebab saya shift malam kan, nasib-nasib lewat sikit lah. Itulah dia. Betul-betul. Takdir yang cantik itu disusun Betul. sebaik mungkin. Nanti insyaAllah lepas kita doakan pandemik berakhir dapat berjumpa di kenduri ke kan. Mana kan. Jadi, InsyaAllah. dah ada kawan barulah. Okey Hanif, saya ada satu soalan nak tanya awak. Boleh. Okey, apa ayat pertama yang awak cakap ketika tiba di Balai Bomba tu? Okey, saya lakukan sikit lah. Boleh. Tolong saya sikit. Dia macam free kan. Dia macam ada seorang kat sini, seorang kat sana. So saya panggil 2-3 kali baru dia kelihatan. Lepas tu bila saya cakap, masih nak bersalin. Dia orang macam tengok saya pelik. Lepas tu dia tengok macam sama sendiri. Apa dia cakap ni kan, macam tu lah. Lepas tu dia masuk meeting, dia cerita pegawai dia. Lepas tu baru nampak ada seorang keluar kan. Masa tu apa persediaan yang dibuat? Mungkin dah dalam kereta tu isteri dia dibaringkan ke apa ke? Okey. Pesan kat isteri, okey, jangan gerak atau macam mana ke situasi yang cemas tu? Cemas. Saya pun tak tahu cakap apa. Saya pun boleh kata nak hitam kat sana. Hilang. Tapi kita nampak kereta ditutup dengan kain semua kan? Itu persediaan dari bomba ke atau bagaimana? Saya saja hari. Jatuh. Okey. Apa pun ini pengalaman pengalaman yang sangat unik lah. Mungkin boleh dikongsikan sehingga ke beberapa generasi. Ada sesuatu yang ingin dikatakan juga Hanif? Silakan sebagai penutup dan ucapan terima kasihnya. Mungkin untuk bakal suami ke bakal bapa besok siasa bersedia apa juga situasi. Ya. Okey. Terima kasih kepada bomba yang tolong saya kan. Kalau tak ada korang memang saya pun tak tahu apa jadi. Sama ada Cik Syuhada kita kan menyambut kelahiran spontan orang saya. So saya cakap betul terima kasih kepada korang. Saya pun tak tahu cakap macam mana, tak saya kata ya, okey. Baik, tadi kita tak berapa dengar sangat. Sebenarnya namanya belum ada. Nama belum ada lagi, tapi adalah beberapa nama itu. Belum boleh belum boleh diumumkan lah ya. Tak apa, nanti umum bagi tahu Malaysia ya. Okey. Kod nama Syuhada betul-betul dipilih kan. Okey, terima kasih Syuhada. Mungkin ada sesuatu yang ingin dikatakan juga, harapannya yang terakhir. Tak ada apalah, cuma jaga diri dalam keadaan sekarang ni kan. Kita dalam pandemik sekarang ni cuma jaga diri, SOP, pelitup muka, stay safe lah. Tak ada benda nak cakap. Okey, baik. Itu dia nama Syuhada tu ada nama pejuang tu. Jadi dia berjuang sebagai bomba, sebagai penyelamat insya-Allah. Okey, itu dia perkongsian pegawai kita Nur Syuhada Ahmad Balai Bomba Kota Anggrek Bukit Jelutong dan juga suami isteri Nyak Siti Nurlina Zulkarnain dan juga Muhammad Hanif Hassan yang menyambut bayi keadaan yang cukup unik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Okey, itu antara perkongsian betul lah kan. Dalam situasi kecemasan tu, nasib baik dia ada jalan untuk berhenti mana-mana, jumpa pegawai yang sepatutnya. Itu dia. Siap berlakon lagi tu untuk kita tadi.
Saya pun nasib baiklah tak berlaku macam tu walaupun pernah. Ada kejadian tu kan? Ada juga. Tapi sempat sampai lah. Nasib baik dekat. Itulah. Sangat mencabar. Tapi saya lebih mencabar sebab ada 2 budak. Oh, yang perlu ikut sekali ya? Yang perlu diikut jam 3 pagi. Okey. Baik, memang jalannya ke situ sajalah. Okey, dah throwback pula Cik Ahmad Fatri kita. Tapi kita nak berteriak seketika. Selepas ini kita ada Ipoh Hafiz. Dengan lagu terbaru. Apa? Taubat. Selepas ini David Syai. Kembali di MHI dan kita di minit-minit yang terakhir. Oh, minit-minit terakhir permainan. Itu dia, siapakah yang bakal menjaringkan waktu-waktu kecederaan nanti. Tapi sebelum itu kita ingin kongsikan ini antara inisiatif untuk program imunisasi, vaksinasi juga. Saya dah selesai 2 dos. Fatri bakal ya? Bakal insyaAllah. Ya. Okey, ini Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat barisan hadapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta. Jadi daftar sekarang di MySejahtera dan ayuh bersama kita hentikan wabak ini. Okey, kita saksikan terlebih dahulu. Kita berganding bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Ya, itu usaha yang terbaik melalui vaksinasi. Semoga dipermudahkan urusan. Dan moga-moga apa yang berlaku ini juga membawa kepada keinginan untuk taubat. Sebab taubat ini dia tak boleh sekali je. Kadang kita dah taubat tapi kena renew. Okey, dan kita nak sebut tentang taubat ni bukan apa, sebab ialah single terbaru. Ya. Tapi single kita nanti dulu. Sekarang kita double dulu. Okey. Sebab sekarang kita nak kongsikan terlebih dahulu statistik COVID-19 itu biasa setiap hari akan kita berikan angka-angka yang sangat penting. Ini semalam dilaporkan 14,516 kes, tapi sangat mencabar dengan kes kematian yang tertinggi dicatatkan setakat ini dalam negara kita, 207 kematian. Juga mungkin Fatri ada sesuatu yang ingin berkatakan? Itu dia. Ujiannya besar juga untuk keluarga saya dengan kehilangan abang semalam. Dan kes kematian memang adalah semalam tinggi, 207. Dan kita doakan semoga kita bersabar, bertenang, kita beri kepercayaan sepenuhnya kepada pegawai perubatan, frontliners yang tunggu-numus untuk membantu pesakit. Kesabaran keluarga amat kita hargai. Baik, kalau kita perhatikan majoriti yang meninggal ada penyakit-penyakit tertentu yang juga menyulitkan lagi survival mereka di ward ICU. Dan ada kes juga yang dah keluar hospital tapi masih lagi berjuang. Mungkin efek samping disebabkan rawatan yang menyusul selepas itu. Ya, betul. Dan ini ada kluster baru yang dilaporkan semalam dan kebanyakan daripada kluster tempat kerja dan juga komuniti. Dan ini angka yang patut menjadi tumpuan kita setiap harilah. Daripada 14,000 kes yang dilaporkan semalam, 14,000 juga daripada kategori 1 dan 2. Tetapi ada 95 kes di kategori 5 yang sangat kritikal, yang sangat memerlukan bantuan pernafasan dan dimasukkan ke ICU. Tapi sekarang ini pun dari sudut ICU semalam dilaporkan memang kapasiti di semua ward kita telah pun tidak tercapai, tidak terjangkau berkenaan dengan kapasiti tersebut. Jadi memang sangat membimbangkan. Dan kita kalau boleh dengan varian Delta ni tidak mengurangkan pergerakan. Jadi untuk anda yang positif tapi tak ada gejala ataupun ringan, tak perlu datang lagi ke pusat untuk CAC. Sebaliknya ada dibuat secara maya. Hanya kuarantin di rumah sebaik mungkin. Baik, kita nak tinjau juga paparan di akhbar untuk hari ini. Ya, betul. Ini di Berita Harian di muka hadapannya berkaitan dengan darurat tidak disambung. Ini semalam yang dilaporkan ketika sesi sidang parlimen yang kembali bermula semalam, dan kerajaan memutuskan tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk melanjutkan proklamasi darurat yang dijadual tamat pada 1 Ogos ini. Menteri Jabatan Perdana Menteri dari sudut Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Tauhidin Hassan, kerajaan juga memutuskan untuk membatalkan semua 6 ordinan yang sudah dibuat sepanjang tempoh proklamasi darurat berkuat kuasa. Saya ingin sahkan hari ini dan saya tertakluk pada peraturan. Kalau saya bercakap tidak benar bahawa kerajaan Persekutuan memutuskan untuk tidak menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan proklamasi darurat yang baru apabila tamat pada 1 Ogos, dan juga ini sekaligus terbatal semua ordinan-ordinan yang telah pun diputuskan sebelum ini. Jadi ini mendapat perhatian jugalah ketika sesi sidang parlimen semalam, juga dibahaskan, mendapat bantahan-bantahan daripada blok-blok pembangkang. Dan seterusnya di halaman kedua juga cabaran kemampuan kerajaan
tangani pandemik juga turut diumumkan semalam, turut dibentangkan berkenaan dengan Pelan Pemulihan Negara oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan juga ada beberapa persoalan yang telah pun dibangkitkan daripada semua ahli parlimen semalam. Okey, itu di musyawarah depan, tetapi di perkongsian seterusnya di Berita Harian ini mungkin yang menjadi harapan kita telah pun dibincangkan tadi berkaitan dengan adakah emas pertama hari ini. Ini di perkabaran Olimpik Tokyo. Tadi kita dah bawakan berkenaan dengan jadualnya tentang duo terjun kita, iaitu Pandalela Rinong dan juga Leong Mun Yi yang meletakkan sasaran untuk meraih pingat dan berusaha ke arah itu bersama dengan Pandalela. Jadi ini mungkin sedikit harapan kita seperti yang telah pun diumumkan oleh kontingen Malaysia juga berkenaan dengan antara sasaran untuk mendapatkan pingat adalah di sukan terjun. Itu dia. Dan kita pun Arif, ada negara jiran kita yang dah mendapat pingat pertama mereka. Filipina. Hildin Diaz. Pertama dalam sejarah bergema lagu kebangsaan mereka. Di samping Thailand juga dah ada. Betul. Tapi menariknya atlet Filipina tu dia berlatih di Malaysia tau selama setahun ni sebab terkandas akibat pandemik. Jadi berlatih di Melimau Melaka di belakang rumah kawasan kejiranan tersebut. Ada gambarnya dan mungkin kita boleh carilah di mana kawasan tersebut. Boleh bagi dua. Setengah-setengah pingat tu kan. Tapi memang nationality-nya Filipina lah kan. Itulah dia. Tapi pun kita harapkan kita juga mampu standing bergema lagu negaraku. InsyaAllah, betul. Di Tokyo, siapa tahu. Okey, paparan di Metro yang tadi Nimrod sebutkan, ordinan dibatal di halaman ini diberikan perinciannya. Ini penting sebab kita tahu apa yang berlaku dan kita pun mengikuti semalam persidangan perbahasan yang mana kita dapat penjelasan lah apa yang berlaku bila ada bangkangan, ada hujahan balas. Okey, dan saya juga nak berkongsi di Metro ini tentang jumpa semula selepas terpisah 15 tahun. Ini viral di TikTok. Yang mana dia mencari ibunya telah meninggal, tapi ada wasiat nak cari kembar yang dijadikan anak angkat. Dan dia pun dalam masa tak sampai 24 jam, ada orang respon. Dia terima mesej katanya, betul ke tengok bin sama kan, tarikh lahir sama. Maka dapatlah ditemui dalam masa kurang 24 jam. Anda boleh baca di halaman yang ke-11 diberikan perincian tentang kisah ini. Okey. Kita akan kongsikan lanjut. Terusnya di NST. Okey, di NST ini berkaitan dengan apa yang telah kita bincangkan tadi juga. Di muka hadapannya unhypocritic or about time. Ini berkaitan dengan hartal doktor kontrak seperti tadi. Scores of contract doctors leave their workplaces in protest at the government's inability to grant them permanent positions. The stakes couldn't be higher. Ini yang diperkatakan dan itu pelikat yang saya katakan tadi ataupun spanduk yang dibawakan, specialist in the making yet our future is arching. Dan ada juga pelbagai perkongsian dan juga jawapanlah respon yang telah diberikan. Jadi seperti biasa kita masih lagi mengharapkan ada titik pertemuan untuk kedua-dua ini. Alright? Okey. Ini di NST juga di bahagian belakangnya. Berkaitan dengan yang kita kongsikan tadi, platform duo Tokyo High. Ini masih lagi berkaitan dengan Pandalela dan juga Leong Mun Yi. Kita tahu hari ini hari yang sangat penting. Kemungkinan kita nak beri harapan tapi kita tak nak bagi harapan tinggi sangatlah. Ini mungkin ada kilauan pingat kerana kedua-duanya ada ranking dalam acara ini. Tetapi cabaran masih lagi kita tak tahu sebab dah 2 tahun ni tak bertanding secara kompetitif. Itu dia. Jadi inilah lumrah dalam kejohanan. Jadi ada juga atlet yang dah pulang ke tanah air. Betul. Wilson Sim dah balik sebab prosedurnya 2 hari selepas pertandingan dah kena pulang dah. Tak boleh kekal di situ. Tak boleh lama sangat. Jadi Farah N pun akan balik nanti. Okey. Itu dia cabaran dan warna-warni untuk Tokyo. Ya, itulah. Farah N saja yang kita ingat. Okey, sekarang kita nak kongsikan. Sabar ni dia. Berkaitan dengan satu lagi perkongsian. Tadi anda cakap berkenaan dengan taubat je. Itu dia. Artis yang menampilkan sisi yang berbeza. Saya tengok, hampir tak kenal dengan imej barunya. Tapi kita dengar dulu lagunya untuk Halwa Jiwa Anda. Subhanallah. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Waktu menyinari, alam pun menghiasi. Cahaya yang berada semakin pudar. Begitu hidup kita akan juga kembali. Saat yang tak dijangka, rahsia Allah. Berapa banyakkah dosa yang ada? Tidakkah
kekal selamanya. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Andai waktu kan kembali, sayangnya tidak akan kembali. Ingatlah dunia kan sementara, akhirat kan kekal selamanya. Andai waktu kan kembali, sayangnya tidak akan kembali. Ingatlah dunia kan sementara, akhirat kan kekal selamanya. Akhirat kan kekal selamanya. Akhirat kan kekal selamanya. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Itu dia wajah terbaru Wahinda kepada Amanda dan Yusuf Ipoh Hafiz, lagu terbaru Taubat untuk anda. Jadi kita nak terus bawakan dia bersama kita. Assalamualaikum Ipoh Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan semua? Tuan-tuan perempuan semua sihat. Alhamdulillah sihat kami. Ya, Ipoh, ramai yang terkejut dengan penampilan terbaru Ipoh. Apakah ini hanya untuk konsep muzik ataupun inilah jiwa Ipoh yang dialami sekarang ini? Betul. Subhanallah, alhamdulillah, syukur pada Allah pertemukan kita pada hari ini. Jadi apa yang Ipoh dapat kongsikan ini adalah jiwa Ipoh yang Ipoh alami sekarang. Ipoh minta semua orang yang sedang melihat ini mendoakan pasal kita pun dalam kehidupan kita ni, apa yang paling penting adalah kita harus yakin bahawa Allah lah segala-galanya. Allah yang mendatangkan segala-gala musibah yang datang pada kita ni. Musibah ni memang benda yang kita tidak suka. Ini lumrah, semua manusia tidak suka. Tapi musibah ni Allah datangkan sebagai ujian untuk Allah ingatkan kepada kita bahawa kita ni sebenarnya dekat dunia ni memang untuk diuji. Bukan untuk bersenang lenang, bukan untuk rasa bahagia sepanjang masa. Tidak. Di akhirat itu adalah benda yang kekal. Jadi Allah sangat sayang pada kita. Allah selalu memberikan kita segala nikmat yang banyak yang kita dapat sebelum ni. Allah bagi kita nafas, Allah bagi kita mak ayah, Allah bagi kita kehidupan, Allah bagi kita makanan, Allah bagi kita boleh tidur semua. Jadi benda-benda tu yang kita harus syukurkan dan harus kita letakkan pada dalam diri kita untuk sama-sama kita menuju pada Allah, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baik, bagaimana boleh terhasilnya lagu ini Ipoh? Mungkin kerana jiwa itu sendiri yang mahukan luahan taubat itu. Ya. Lagu ini sebenarnya Ipoh dah buat 10 tahun, hampir 12 tahun yang lepas. Oh, lama dah. Lama dah lagu ni saya buat. Jadi sebenarnya lagu ni sebenarnya doa saya yang ingin saya sepanjang hidup lah. Yang saya sedar sebelum ni saya banyak lakukan pendosa soal manusia yang lemah, yang manusia yang sering tidak utamakan Allah. Jadi bila Allah jentik saya, Allah berikan saya rasa rata-rata akhir-akhir ni sangat-sangat menginsafkan saya, sangat-sangat saya rasa macam takut dengan azab Allah. Saya jadi dengan bila Allah datangkan kasih sayang ni, saya rasa inilah masanya yang saya perlu gunakan sebaik mungkin, sebab saya rasa saya takut takkan ada lagi peluang lagi selepas ni. Ya, Ipoh, ada sesuatu ke yang berlaku untuk dikongsikan? Okey, apa yang saya alami adalah saya sebelum ni saya sering ada sakit-sakit. Lepas tu saya memang saya punya niat memang untuk beristiqamah. Tapi sebelum ni saya rasa saya selalu menangguh-nangguh, saya tangguh. Jadi sebelum kita tahu yang kehidupan lepas kita, Allah dah bagi kita macam-macam. Allah dah bagi saya Allah dah bagi saya nikmat. Saya ada lagu,
Allah dah bagi saya, bila saya buat konsert, ramai orang menyanyikan lagu saya, Allah bagi saya ada peminat, bila nyanyi semua. Jadi kenikmatan yang saya dapat tu sebenarnya sepatutnya saya patut balik pada Allah. Pasal Allah dah berikan, sebenarnya Allah ingin tahu bagaimana saya menghadapi, bagaimana saya bersyukurnya saya bila dapat nikmat Tuhan. Jadi bila kita tengok rata-rata saya jadi macam saya selalu bercakap dengan Allah. Maksudnya kalau sebelum saya tidur, saya akan cakap, Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku dalam iman. Ya Allah Tuhanku, dekatkanlah aku padamu kan. Jadi dekat situ saya makin hari saya jadi takut, makin hari saya jadi rasa ingat selalu tentang kematian. Selalu ingat pada bila kita tengok isteri kita tengok anak kita tengok kaum keluarga kita sayang keluarga kita tengok tuan-tuan semualah sahabat-sahabat kita kan. Kita jadi sayang, kita kata boleh tak ni kita boleh tak kita masuk syurga sama-sama. Pasal apa tahu, kita tahu kita banyak dosa. Dosa yang kita lakukan. Semoga terus dalam hidayah dan pimpinan Allah, Ibu Hafiz. Kami doakan yang terbaik untuk anda. Ya, betul. Dan kita pun dah sampai ke penghujung rancangan untuk MHI untuk hari ini. Semoga kita dapat sinaran dan aura keberkahan. Assalamualaikum Ibu, jumpa lagi nanti insya-Allah. InsyaAllah, subhanallah. Terima kasih kerana sudi jemput saya walaupun perkongsian ni rasa singkat. Tapi Allah pertemukan kita pada hari ini. Dan yakinlah, saya nak bagi pesanan pada semua yang sedang melihat, yakinlah bahawa musibah ini pandanglah dari sudut positif. Sabarlah bahawa Allah ni memang sayang pada kita dan Allah tidak pernah tinggalkan kita. InsyaAllah. Baik. Semoga terus iman selamanya di hati dan mati dalam keadaan iman yang sempurna untuk semua. InsyaAllah. Jumpa lagi esok. Ya, betul. Esok ada sesuatu yang menarik di Malaysia juga akan kami bawakan. Aktiviti menarik anak di rumah. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.